اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Jangan sekali-kali engkau, wahai Muhammad, terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang yang kafir di dalam negeri yang membawa keuntungan kepada mereka. Semuanya itu hanyalah kesenangan yang sedikit jua. Akhirnya akan lenyap. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat ketetapan. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sambutan tetamu yang meriah dengan nikmat pemberian dari sisi Allah. Dan ingatlah, apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itu beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Wahai orang-orang yang beriman,
bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dan mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Kita berada di akhir surah Ali Imran, ayat 196 sehingga ayat 200. Ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kedudukan orang kafir dan juga kedudukan orang-orang bertakwa, dan menceritakan bahawa sebahagian ahli kitab itu yang beriman kepada Allah dan balasan bagi setiap mereka itu. Kalau sebelum ini kita telah membacakan ayat 187 sehingga 195. Untuk kita mengetahui dalam ayat yang kita bacakan ini, ada ayat yang punya kelebihan yang banyak. Iaitu bermula daripada ayat 190 sehingga ayat 200. Yang ini 10 ayat. Iaitu ayat yang bermula dengan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sehingga ayat terakhir yang kita bacakan pada malam ini, 190 sehingga ayat 200. Di mana kelebihan ayat ini, sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bila bangun melakukan qiyamul lail, maka antara perkara yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan ialah membaca ayat ini. Sebab itu kata ulama, disunatkan siapa yang bangun daripada tidur untuk menyapu wajahnya kemudian membaca 10 ayat ini. Daripada ayat 190 yang kita tafsirkan semalam, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sehingga ayat yang kita bacakan pada malam ini 196 sehingga 200. Ini 10 ayat. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana bangun dari tidur, maka Nabi akan sapu wajah baginda dan membaca ayat ini. Dan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memandang ke arah langit. Ini yang Rasulullah baca setiap malam bila bangun qiyamul lail. Maka ini kelebihan ayat ini, kerana padanya terkandung tafakkur, tadabbur yang tinggi tentang kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, dan dalamnya ada doa-doa, dan dalamnya ada satu matlamat yang perlu kita tahu. Ini matlamat hidup yang kita akan bicarakan pada malam ini. Maka lihat apa kata Allah, la yaghurrannaka, jangan kamu terpedaya, taqallubul ladzina kafaru fil bilad, kesenangan yang diperolehi oleh orang-orang kafir di dalam sesebuah negara. Kata ulama tafsir, ayat ini turun kepada musyrikin Mekah kerana mereka hidup mewah, mereka hidup kaya, mereka jutawan, mereka korporat, mereka berniaga dan mereka untung banyak. Maka sebahagian orang beriman yang lemah imannya berkata, sesungguhnya musuh Allah banyaknya kebaikan mereka dapat, sedangkan kita kelaparan dan ketakutan, sedangkan kita kelaparan dan kesusahan. Maka turun ayat ini. Allah mengajar orang beriman, bukanlah matlamat hidup orang beriman untuk jadi kaya di dunia, apatah lagi dengan meninggalkan agama. Pertama, kaya bukan matlamat orang beriman. Ya, kalau kaya, kayalah, tapi bukan itu matlamat. Dan kaya juga bukan matlamat orang beriman sehingga boleh menggadaikan agama. Kerana itu seringkali dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menceritakan kelompok-kelompok yang kaya ini banyak menderhaka kepada Allah. Bukan sama ada Allah menceritakan tentang negara yang kufur pada Allah, sehinggalah kepada pemimpin, sehinggalah pada individu seperti Qarun, yang bila sebahagian orang yang lemah iman berkata, ya lahu min dhu hadzin azim, hebatnya dia, untungnya dia kaya. Lalu para ulama berkata, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan
seronok sangat dengan kekayaan dia tu, Allah tak suka. Bahkan pahala yang kamu dapati itu lebih baik daripada kekayaan mereka. Tuan-tuan orang beriman kena betulkan konsep, kena betulkan pemahaman. Oh, pahala yang kita dapat, pahala yang kita buru dan kita cari lebih baik daripada dunia. Kerana itu datang hadis, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Datang hadis-hadis yang menceritakan dengan satu amalan tadi, kita jauh lebih mulia daripada kekayaan dunia. Kalau kita dapat solat 2 rakaat, nilainya lebih besar pada dunia tersebut. Maka Allah turunkan ayat ini bagi menjelaskan hal itu hidup orang beriman. Allah kata, jangan kamu terpedaya dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir. Kenapa jangan terpedaya? Allah jawab, mata'un qalil, kerana ia nikmat yang sedikit. Tuan-tuan, berapa mereka ada? Katakan hari ini, kalau kita lihat, kita baca majalah Forbes, orang paling kaya di dunia, senarainya semua orang kafir. Di Malaysia yang terkaya di dunia, latest list yang dikeluarkan, 10 terkaya di dunia semua orang kafir. Tak masuk dah orang Islam dalam 10 list. Dengan kekayaan mereka yang berjumlah lebih kurang 90 bilion. Ini siap seorang yang paling kaya ni. Yang orang kafir paling kaya, yang pertama dah ada 12 bilion. Yang kedua ada 9 bilion. Yang ketiga ada 8 bilion. Yang keempat ada 5 bilion. Seterusnya sehinggalah yang nombor 10, 3 bilion. Ini senarai terbaru yang saya baca. Semua mereka orang kafir yang nilai keseluruhan berjumlah 90 bilion USD. Kaya. Lalu kita tengok ranking dunia pula. Ni yang paling kaya ni, Elon Musk. Naik kepada Jeff Bezos. Kepada token Microsoft, Bill Gates, pergi kepada Warren Buffett dan sebagainya yang memiliki kekayaan hampir lebih pada 1 trilion. Baik kita dengar, kita baca dan kita lihat kehidupan dalam Instagram, Famous, dalam Facebook, mereka menzahirkan kekayaan. Maka sebagai orang Islam terikut-ikut dengan cara dan gaya hidup mereka. Realitinya Allah beritahu kita. Andai kata seorang itu memiliki kekayaan semuanya, Allah kata apa? Mata'un qalil, cuma nikmat yang sedikit. Nikmat sedikit berbanding syurga. Nikmat sedikit berbanding tempoh masanya. Berapa tahun boleh menikmati kekayaan tu? Contoh kalau kita kat Malaysia yang paling kaya Robot Corp, dah umur 97 tahun. Macam mana dinikmati kekayaan tu? Umur 97. Ya kalau kita lah, jangan kita tak payah sebut dia, nanti sensitif pula kita sebut kita. Tuan-tuan, kalau kita umur 60, 70, apa benda kita boleh makan sekarang? 60, 70. Daging tak boleh makan sebab buah asin. Lagi, ni minyak-minyak Ustaz tak boleh banyak. Roti canai tak boleh banyak sebab kolesterol. Durian tak boleh makan Ustaz, kencing manis. Dah benda kita boleh umur 60, 70. Yang kita boleh makan Ustaz, obat. Obat je kita boleh makan. Sikit air Ustaz, dah saya dialisis, air saya boleh minum 1 tudung. Sekali minum 1 tudung. Keseluruhan 1 hari saya cuma boleh minum 500 ml. Bukan 500 liter ml. Tak sampai 1 liter. Baik, itulah nikmat dunia. Kalau kita ambil contoh orang paling kaya di dunia. Dahulu saya baca kisah orang paling kaya di dunia. Token minyak Standard Oil. Kaya orang mereka. Dia ada stok minyak terbesar di dunia di Amerika. Dia duduk kat mana? Kursi roda. Anak dia tolak. Apa dia boleh makan? Biskut cicah air. Biskut cicah air. Suatu biskut cicah air. Ini standard orang kampung saya je. Dia tak payah kaya. Setakat nak makan biskut cicah air. Artinya realiti, tuan-tuan, dengan segala nikmat dunia yang kita ada, kalau kita dapat, apa kata Allah? Mata'un qalil. Nikmat tu sikit, pertama banding syurga. Yang kedua dari sudut tempoh masa. Dan yang ketiga dari sudut kemampuan kita menikmatinya. Saya katakan saya orang kaya, takkan saya boleh makan 10 periuk. Saya orang kaya, takkanlah saya boleh makan 5 kilo buah. Kadang-kadang makan 10 biji buah duku, berangin dah perut ni. Berangin perut, sebu perut 3 bulan. Makan buah cempedak, sebu perut, seminggu sakit perut, cerit-berit. Tetapi apa yang kita boleh? Semua nikmat dunia ini, wa imma dia sikit dari sudut tempoh masa, atau dia sedikit berbanding syurga, atau dia sedikit berbanding manfaat yang kita boleh ambil. Manfaat banyak mana? Tak boleh. Kerana Allah tak ciptakan kita kat dunia untuk makan. Allah tak ciptakan dunia untuk kita menikmati segala kekayaan.
Kita tak boleh nikmat. Kita tak boleh pakai jam 2 buah jam ke 2 utas jam. Kita tak boleh pakai cincin lebih pada, ya bolehlah pakai 2 3. Kalau pakai semua jari pakai. Dia kalau baca kitab-kitab lama orang pakai cincin banyak sangat, itu tanda orang bodoh. Orang kalau cerdik ni tuan-tuan, dia pakai 1 atau 2 je cincin. Cerdik dia. Tapi kalau semua jari dia pakai, dari kaki sini dia pakai, dia pun berjalan. Kita nampak bodoh tak bodoh? Bodoh. Tak ada orang boleh zahirkan kekayaan pada tubuh badan dia. Ada seorang tu, dia orang kaya di India. Dia buat bajunya daripada emas, seberat 3 kilo. Baju tu dia buat daripada emas, 3 kilo. Dan apa benda yang dia boleh buat? Pakai baju 3 kilo, berat. Last kali dia pun tak nak pakai dah. Banyak cerita waktu seorang cuba untuk menikmati kemewahan, dia tak boleh nikmat melainkan sikit. Kalau saya katakan ada orang kaya tu, dia beli 300 buah kereta, dia boleh naik sebuah je. Itu yang Allah sebut mata'un qalil, nikmat sikit je. Kalau saya katakan ada orang tu dia beli jam sekotak jam ni, satu harga $300,000 USD sampai $1 juta USD. Dia boleh pakai banyak mana? Satu je dia pakai. Walaupun dia bertukar-tukar setiap hari, maka dia tak boleh pakai banyak. Itu belum cerita umur ni berapa tahun. Baru naik jet, dia terhempas mati. Baru umur 44 tahun. Macam berlaku pada seorang jutawan terkenal, pemain NBA yang terkenal di Amerika, yang bernama Kobe. Kaya, ada jet peribadi, terhempas mati dengan anak perempuannya. Banyak mana nikmat apa rasa? Baru pencing main bola keranjang, NBA. Ni sukan paling orang mereka minat. Akhirnya habis duduk. Tuan-tuan, ini semua untuk mencelekkan mata kita. Nikmat kat dunia sikit, mata'un qalil. Wa ma'wahum jahannam, summa ma'wahum jahannam. Kemudian kesudahan orang kafir semuanya dalam neraka jahanam. Ini Allah Ta'ala sebut. Jadi janganlah kita, tuan-tuan, terpesona dengan kekayaan orang kafir. Jangan. Kalau hari ini mereka senarai, mereka paling kaya, silakan. Kami tak ada masalah. Tuan-tuan, bukan bermaksud kataan kita nak lemahkan orang Islam jangan jadi kaya. Bukan. Maksudnya yang paling penting dalam hidup kita akidah. Yang paling penting dalam hidup kita keimanan kepada Allah. Maka ini yang para sahabat buktikan. Atas nama keimanan kepada Allah, mereka tinggalkan Mekah yang mewah, harta benda yang banyak. Mereka berhijrah sehelai sepinggang, membawa iman, membawa taqwa. Kerana mereka tahu itulah kemuliaan, itulah kebahagiaan yang abadi. Bukan bermaksud para sahabat tak kaya, sebahagian mereka kaya. Bahkan daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, lebih daripada 6 orang yang kaya. Rahman, Uthman, Zaid, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, ini semua kaya. Hanya segelintir yang tak kaya, Abu Bakar, Umar, Ali. Ini tak kaya. Yang 6 orang, 7 orang lagi kaya-kaya. Walaupun ada seorang sahabat yang waktu dekat nak mati dia tak kaya, iaitu Zubair bin Awam, meninggalkan hutang. Namun dengan berkat keyakinannya pada Allah, tanahnya dijual sampai mampu bayar hutang dan meninggalkan harta pusaka yang banyak pada anaknya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita kena fokus dengan kehidupan. Kehidupan kita, tuan-tuan, iman pada Allah. Jangan kita dikacau fokus tadi, dia melihat kemewahan orang kafir, kekayaan orang kafir, segala kesenangan mereka ada, segala teknologi yang mereka miliki, itu semua nikmat yang kecil. Kesudahannya dalam neraka. Kemudian Allah menyebut, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tetapi, dengar sini, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun, bagi mereka syurga. Kata Allah sebut syurga. Bila Allah sebut syurga, tenggelam nikmat dunia semua, tuan-tuan. Belum cerita apa yang ada dalam syurga, yang lantainya daripada emas, daripada permata, daripada za'faran, istana daripada emas, istana daripada mutiara, daripada lu'lu' wal marjan, batu permata yang pelbagai, qubah daripada mutiara besar, dibina bilik-bilik, belum cerita makan-makanan, semuanya boleh didapati dengan mudah. Qutufuha daniyah, boleh dipetik dengan mudah, segar, fresh. Kata orang kaya pun kadang-kadang tak boleh makan benda fresh. Ni ahli syurga, semua benda makan benda fresh. Daging-dagingnya, buah-buahannya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang segar, yang bersyahwat kamu memakannya. Wa hurun in ka'amthali lu'lu'il maknun,
dan para bidadari umpama permata yang bertebaran. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itulah balasan dek keimanan kamu pada Allah. Maka Allah kata bagi orang yang takut kepada Tuhan mereka, syurga. Maka Allah gambarkan syurga ni indah tak indah tuan-tuan? Tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya air. Kenapa disebut syurga? Air. Untuk menunjukkan bahawa perkataan jannat asal makna taman. Jannah, jamak dia jannat, taman. Tuan-tuan, taman bila ada sumber air sendiri, maknanya dia sentiasa menghijau. Dan maknanya dia sentiasa subur. Dan air ini pula mengalir di bawahnya. Bukan mengalir tengah-tengah, bukan mengalir tepi, tapi mengalir bawah. Ni taman tergantung di bawahnya air yang mengalir. Tuan bayangkan kita duduk di rumah di mana kita dapat tengok air ke bawah. Hari ni orang suka buat rumah tinggi dia dengan flat cermin, tengok bawah ada apa. Oh, seronok. Ni kita pergi hotel-hotel yang above sea, atas laut. Dia pun buat satu permukaan kaca tu, nampak tengok laut. Itu laut tercemar pun dah mahal. Dah mahal dah harga dia. Harga bilik tu berapa? 1,500 satu malam. 3,000. Ni pergi apa nama. Lihat banyaklah hotel-hotel yang atas laut ni. Laut Arabnya, laut sekian-sekian, Arabian, apa ni, laut Arab, laut Caspian, laut itu, laut ini. Bawah nampaklah anak ikan kecil. Allah, lawa ni rasa. Duk selfie sampai habis kodak. Nasib hari ni telefon tak pakai kodak. Maknanya indah. Ini kan pula Allah cerita, syurga mengalir bawahnya sungai. Ni belakang kita tuan-tuan, baru air tu mengalir ke atas. Oh, dah nampak lawa. Ada nampak lawa air tu. Mudah-mudahan saya lebih lawa pada air tu. Tapi itu gambaran dia, lawa. Kemudian Allah menyebut, dah lah dapat syurga. Mengalir bawahnya sungai-sungai. Allah tak sebut nahrun, anhar. Dalam surah Al-Hadid diterjemahkan, ditafsirkan. Sungai daripada susu, sungai daripada madu, sungai daripada arak, sungai daripada air jernih yang nyaman. Masya Allah, 4 sungai utama. Dan disebut lagi tentang air salsabila, Masya Allah, yang begitu menawan hati, begitu menyelerakan. Khalidina fiha, kekal pula dalam tu. Kekal dalam tu. Nuzulan min indillah, inilah yang Allah sediakan untuk pada tetamu Allah. Perkataan nuzul, yang disediakan oleh Allah kepada para tetamu. Bukan para pemiliknya. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apa sahaja yang berada di sisi Allah itu baik untuk setiap orang yang abrar. Apa maksud abrar? Kita dengar ada pasaraya abrar. Kata Ibn Marduyah daripada Abdullah bin Amri bin Al-As, Nabi SAW bersabda, innama summul abrar li'annahum barrul aba' wal abna' kama anna liwalidayka 'alaika haqqan kadza liwaladika 'alaika haqqun. Maksudnya, dinamakan abrar ialah orang-orang yang hidupnya dulu di dunia taat kepada ayah-ayahnya dan berbakti kepada anak-anaknya. Sebagaimana bagi kedua ibu bapa kamu ada hak yang kamu perlu laksanakan, demikian kepada anak-anak kamu. Maksudnya tuan-tuan, orang abrar ini ialah orang yang taat pada mak ayah dia. Satu. Yang kedua, orang-orang yang berbuat baik kepada anak-anaknya, maka dia sebut abrar. Tak cukup seorang itu cuma buat baik pada mak ayah tapi anak-anak dia abaikan, ini belum abrar. Abrar yang Allah sebut dalam Quran ini, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, ialah dengan mak ayah dia taat dan dia patuh. Dengan anak-anak dia berlaku baik kepada anak-anak. Baik cara dia bercakap, baik cara dia mendidik, baik cara dia menjaga nafkahnya. Maka ini menandakan dia abrar. Andai kata anaknya terlibat dalam perkara-perkara yang tak baik, buat maksiat ke, buat kemungkaran, maka dia jangan lupa untuk menjadi abrar. Bagaimana dia nak menangani benda ni dengan sabar, dengan kuat, sehingga anak-anak kembali ke pangkal jalan. Maka ini golongan abrar. Lepas Allah cerita tentang orang beriman yang abrar, maka Allah Ta'ala menyebut sifat sebahagian ahli kitab yang beriman. Kalau sebelum ini dicerita tentang ahli kitab yang jahat, ahli kitab yang bersekongkol dengan munafik, dengan musyrikin Mekah, ahli kitab yang khianat, ahli kitab yang kedekut, yang menyembunyikan kebenaran.
Maka kali ini Allah Ta'ala menyebut tentang ahli kitab yang beriman. Supaya kita tahu sebahagian mereka itu ada yang baik. Supaya dakwah ni jangan mati. Walaupun kita degil jahat dia, tetapi dakwah tak boleh mati. Sebab di kalangan mereka ada yang baik. Maka Allah menyebut, wa in min ahli kitab. Di kalangan ahli kitab itu, lama yu'minu billah, ada yang beriman pada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan wahyu yang diturunkan padamu, yakni Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, dan wahyu yang diturunkan sebelumnya kepada mereka, Taurat dan Injil. Khashi'ina lillah, mereka sentiasa khusyuk kepada Allah, yakni merendah diri. Khashi'in maknanya merendah diri pada Allah. La yashtaruna bi ayatillah, tidak pernah meminda ayat Allah, menjual ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu balasan di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, Allah segera pembalasannya, segera hisabnya. Ya ayyuhalladzina amanu, dan Allah sudah ayat ini dengan berkata, wahai orang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Wasabiru, kuatkan kesabaran kamu biar mengatasi musuh kamu. Warabitu, dan bersiap siaga untuk berperang. Bersiap siaga dengan penipuan musuh, bersiap siaga dengan perancangan musuh. Senantiasa bersiap siaga. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. La'annakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Baik, Allah menyebut tentang ahli kitab. Sifat-sifat mereka, tuan-tuan, Allah sebut. Pertama, iman mereka pada Allah dengan iman sebenar. Yang kedua, iman mereka kepada Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iman mereka kepada Taurat dan Injil. Yang keempat, khusyuk mereka, yakni tunduk mereka pada perintah Allah, tawaduk mereka, rendah diri mereka. Yang kelima, mereka tidak membeli ayat-ayat Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dengan kata lain, mereka tak menyeleweng. Orang inilah yang Allah Ta'ala puji mereka. Orang inilah orang-orang yang disebut dalam ayat Al-Quran, alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bih innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajruhum marratayn bima sabaru. Orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, wahai Muhammad, mereka beriman dengannya. Dan bila dibacakan kepada mereka wahyu Allah, firman-firman Allah Ta'ala, mereka berkata kami beriman dengannya. Sesungguhnya ia benar-benar datang daripada Tuhan kami. Maka kami sebelum itu beriman, dan sekarang juga kami beriman, dan bagi mereka itu dikurniakan pahala 2 kali. Dek kesabaran mereka dalam beriman kepada Allah. Kan iman ni, tuan-tuan, menuntut kesabaran. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Di kalangan ahli kitab itu, kaum Musa, ada satu umat yang sentiasa mendapat petunjuk dan mereka berlaku adil dalam semua keadaan. Walaupun jumlah mereka tak ramai di kalangan Yahudi seperti Abdullah bin Salam dan seumpama mereka. Bahkan tak sampai 10 orang di kalangan Yahudi pada zaman Nabi SAW. Dan di kalangan Kristian ramai. Orang Kristian lebih ramai yang beriman. Dan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu akan dapati orang yang paling simpati pada kamu ialah orang-orang Kristian. Mereka ini, tuan-tuan, lebih ramai memeluk Islam. Maka di antara ni ialah salah seorang yang terkenal, yang popular, itu namanya adalah An-Najashi. Berhubung dengan ayat kita baca, setengah ulama kata, ayat 199 yang kita baca, wa in min ahli kitab, di kalangan ahli kitab itu. Imam Nasai meriwayatkan daripada Anas, ketika mana datangnya kematian Najashi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sallu alaihi, jom kita solat pada Najashi. Lalu orang munafik kata, ya Rasulullah, nusalli ala abdin habashi, kita nak sembahyang dengan hamba hitam tu. Dan Najashi ni raja besar, maharaja. Kita nak sembahyang dengan orang hitam. Ini sebagai munafik cuba perkecilkannya. Maka turun ayat, wa in min ahlil kitab, bukan di kalangan ahli kitab itu yang benar-benar beriman pada Allah. Ayat ini kata Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas, demikian kata Imam Qatadah, turun kepada Najashi bagi menunjukkan kelebihan Najashi radhiyallahu ta'ala. Tuan, siapa Najashi? Kita tahu bahawa Najashi ini seorang raja yang adil, iaitu yang lahir pada tahun 560 Masihi dan meninggal pada tahun 630 Masihi.
Itu usianya 70 tahun. Beliau merupakan raja kepada suatu kingdom atau satu kerajaan namanya Aksum ataupun Aksum. Kerajaan antara Ethiopia atau Ethiopia dan Eritrea. Kalau tuan-tuan tengok peta kat negara Afrika, dia ada Ethiopia, dia ada Eritrea. Atau disebut negara Habsyah. Maka rajanya ini dikenali sebagai Najashi. Najashi ialah gelaran bagi raja sebagaimana Kaisar dan Kisra, gelaran. Nama sebenarnya mengikut para muhakkik yang masyhur sebagaimana kata Imam Ibn Katsir ialah Ashamah bin Abjah. Ashamah bin Abjah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata tentang dirinya, Malikun la yuzlamu indahu ahadun. Raja yang tak pernah ada seorang pun yang dizalimi di hadapan dia. Seorang raja yang adil, yang dia mula mengambil takhta pada usia 9 tahun. Bila bapa saudaranya mati di panah putih. Maka orang tak tahu nak lantik, cuma dia je waris yang ada, maka dia lantik pada usianya 9 tahun. Maka dia mula memerintah. Jadi dia merintah pada tahun 569 Masihi. Antara raja yang lama memerintah. Baik, sepanjang dia memerintah, sehingga berlaku peristiwa hijrah ke Habsyah. Kita tahu Nabi SAW mengarahkan para sahabat berhijrah ke Habsyah 2 kali. Yang pertama pada tahun ke-5 hijrah. Maka waktu itu jumlah mereka yang berhijrah pada kali yang pertama kata ulama yang dipimpin oleh Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu, itu seramai 12 lelaki dan 4 orang perempuan. Hijrah yang pertama. Mereka ini ialah Uthman bin Affan dan isterinya Ruqayyah, Abu Huzaifah dan isterinya Sahlah binti Suhaib, Az-Zubair bin Awwam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah, Uthman bin Maz'un, Amir bin Rabi'ah dan isterinya Laila binti Abi Hasmah, Abu Subrah bin Abi Raham, Hatib bin Amri, Suhaib bin Bayda, Abdullah bin Mas'ud. Ini hijrah yang pertama, 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Kemudian hijrah yang kedua yang dipimpin waktu itu oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'far bin Abi Talib membawa sejumlah 80 orang lelaki dan juga seramai, setengah menyatakan di jumlah wanita itu lebih kurang 9 orang, sehingga riwayat kata 18 orang. Dan setengah seperti Imam At-Tabari mengatakan jumlah yang berhijrah kali kedua ialah pada tahun yang berikutnya, iaitu 82 lelaki, 18 perempuan, maka jumlah semuanya lebih kurang 100. Ini hijrah yang kedua ke Habasyah. Maka waktu berhijrah ke Habasyah, maka orang Islam dijaga rapi oleh Najashi. Dan pernah satu ketika pada hijrah yang pertama, bila ada raja lain ataupun ada, kita katakan pegawai istana, cuba untuk gulingkan ataupun ada pihak berkuasa yang lain cuba nak gulingkan Najashi. Maka kata Ummu Salamah, kami mula bimbang. Ni kalau naik raja baru ni, habislah dia pun tak kenal kita, barangkali dia zalim kita. Lalu orang Islam pakat berdoa biar Najashi menang dalam peperangan. Walau Najashi waktu itu belum Islam. Artinya boleh doa kemenangan kepada bukan Islam bila ia memberi masalah kepada orang Islam. Dia benarkan berdoa. Kata Ummu Salamah, kami doa sehinggalah kami menang, sehinggalah Najashi menang dan kami cukup gembira. Kerana Najashi berjaya mempertahankan kerajaannya. Maka Najashi, tuan-tuan sekalian, meninggal dunia pada tahun 9 Hijrah. Dan sepakat ulama berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan lain-lain, Najashi ini memeluk Islam. Beliau meninggal dunia pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah atau bersamaan bulan Oktober tahun 630 Masihi. Dan Nabi SAW bila mendapat khabar kematian Najashi radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mari kita semua keluar. Akhriju fasallu ala akhil lakum mata bighairi ardikum. Keluar semua, kita sembahyang untuk saudara kita yang mati bukan di tempat negeri kami, yakni mati di kejauhan, di Habasyah. Lalu Rasulullah keluar ramai-ramai di tengah padang pasir, tidak dibuat di masjid kerana ramai. Dan ini solat ghaib yang pertama dalam Islam. Nabi SAW tak pernah solat ghaib, inilah kali pertama yang berlangsung pada tahun 9 Hijrah, iaitu pada bulan Rejab, khas kepada Najashi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang kata lain, tuan-tuan sekalian, Najashi ini Islam.
dengan kesepakatan ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik, kembali kepada penutup ayat ini. Bila mana Allah tutup ayat ini, wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Perkara perintah yang pertama Allah Ta'ala kepada orang beriman supaya bersabar. Tentang sabar, wasiat ini mengandungi beberapa perkara. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Antara ialah solat 5 waktu. Ini perintah Allah. Sabar dengan musibah-musibah yang menimpa. Sama ada sakit, fakir ataupun takut. Sabar. Tadi kita sebut bila sebahagian orang Islam melihat orang kafir yang kaya, mereka mula rasa, kenapa orang kafir kaya? Maka Allah kata sabar. Sabar. Sampai masa kaya tu berpindah pada kamu. Ya, walaupun Allah beritahu matlamat orang Islam ni akhirat, tapi Allah tahu lemah iman orang kita ni, lemah iman hamba-hambanya, maka Allah tetap beri kekayaan ini diwarisi kepada orang beriman. Dan Allah tetap jadikan orang kafir kesudahannya mereka bangsa dunia, bangsa akhirat. Mereka akan miskin di dunia dan miskin di akhirat. Allah akan tunjukkan. Dan ini yang kita yakini, dan ini sejarah yang telah berlangsung, yang telah berlaku dan akan berulang dan berulang lagi. Ia telah berulang pada zaman di mana Palestin dan Rom jadi negara bankrupt, jatuh, kalah, dan negara Islam dilimpahi kekayaan yang melampau, yang melimpah ruah, dan kekayaan itu akan berulang kepada dunia Islam. Kemudian Allah ajar pula kita sebagai sabiru. Sabiru maknanya tuan-tuan, sabar kita biar lebih kuat daripada musuh kita. Kita bukan sekadar dituntut sabar, kekuatan bukan kita utamakan biar kita punya teknologi lebih tinggi pada dia, bukan. Bukan itu keutamaan. Biar kita punya tentera lebih ramai pada tentera dia, bukan. Sebab tentera ramai tidak menjamin kemenangan. Saya masih ingat bila kita baca sejarah tuan-tuan, bila China dia perang dengan Vietnam, konflik sempadan. Anehnya China tentera ramai tapi dia boleh kalah dengan Vietnam. Akhirnya dia berfikir balik, dia faham bahawa menang itu bukan dengan bilangan tentera yang ramai. Maka dia mula kecilkan tentera dia. Daripada 6 juta tenteranya dikecilkan menjadi 2 juta. Dan dia mula gunakan strategi lain, bukan lagi jumlah tentera. Maka dia mula belajar daripada kesilapan dia. Baik, kita tuan-tuan, Allah dah beritahu kita, kekuatan mana yang kita perlu mengatasi musuh? Kekuatan sabar. Bukanlah kekuatan senjata kena lebih pada musuh. Bukanlah kekuatan tentera lebih ramai pada musuh. Bukan itu keutamaan. Kita bukan nafi kepentingan, tapi itu bukan keutamaan. Tuan-tuan kena bezakan antara kepentingan dan keutamaan. Keutamaannya ialah kita i'dad, menyediakan bala tentera, menyediakan umat Islam yang kesabarannya lebih kuat daripada kesabaran musuh. Kalau kita jauh lebih sabar. Kalau berlaku musibah itu dan ini, kita lebih sabar. Kalau kita diuji dengan kemiskinan, kita lebih sabar. Kalau diuji dengan kesakitan, kita lebih sabar. Tak ada nak menjerit, nak sabar kita. Bila diuji dengan kesusahan, kita lebih sabar. Inilah kekuatan yang utama. Yang ini Allah sebut sabiru. Hendaklah kekuatan kamu dalam kesabaran mengatasi musuh kamu. Kerana kemenangan itu kepada orang yang bersabar. Kemudian Allah menyebut rabitu. Kata rabitu, yang ini murabatah, yang ini senantiasa bersedia bertemu musuh. Sama ada di medan perang, sama ada di camp, sama ada dalam masjid. Ya, dalam masjid itu juga dinamakan ribat. Apa itu ribat? Murabatah, atau kita namakan sebagai berkubu. Sama ada kita berkubu di masjid untuk menguatkan kerohanian kita. Berkubu di medan perang untuk menguatkan zahir kita dan sebagainya. Maka ini ialah makna murabatah yang kita perlu jaga. Dan kalau sekiranya kita buat benda itu, kita sabar, kita kuat kesabar, kita sentiasa bersedia. Dan datang yang keempat, sifat utama yang menyempurnakan semua, bertakwa kepada Allah. Semua kita buat tu tuan-tuan mengharapkan pahala Allah, takutkan dosanya. Maka dengan sebab itu kita akan mendapat kemenangan. Makilah akhir tafsir surah Ali Imran, bermula ayat 1 sehingga ayat 200. Bermula juzuk yang ketiga sampailah juzuk yang keempat. 200 ayat telah kita tafsirkan, moga ia beri manfaat. Dan saya nasihatkan pada diri saya, pada tuan-tuan, baca kembali penafsiran surah Ali Imran. Saya kita akan faham banyak benda-benda yang Allah Ta'ala nak khabarkan kepada kita. Moga ia beri manfaat dan menjadi ilmu yang beri manfaat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.